Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni jumpa lagi dalam minggu kelima, minggu masuk minggu kelima. Dan ni belajar secara dalam talian saja. Anda berjumpa di sekolah dan cikgu harap kamu semua sihat walafiat, jaga diri dan sentiasa jaga kebersihan. Tapi jangan lupa untuk belajar di rumah juga, walaupun cikgu indah secara live, tapi cikgu akan sentiasa memantau kamu punya pelajaran. Sebab itu cikgu gunakan masa yang ada jadual untuk bertanya. Cikgu memang menunggu walaupun ada yang bertanya, tapi sekiranya ada, cikgu akan tetap melayan walau bila-bila masa sahaja. Dan jadual itu cuma sebagai landasan kamu kalau kamu mau menggunakannya. Okey? Tapi jadual tu cukup gunakan untuk mengambil kedatangan kamu. Penting untuk memastikan yang kamu indah lalai ataupun indah lupa bahawa kamu masih belajar. Okey, tajuk pertama ialah tentang teknik mengesan dan membetulkan kesalahan ayat. Teknik ini penting. So apa cikgu cakap penting? Ia bukan sahaja membantu kamu untuk membina ayat yang betul, tetapi membantu kamu membuat karangan yang lebih sempurna lah, ataupun lebih baik. Di mana bila ayat kamu betul, karangan kamu pun boleh mendapat markah yang lebih baik. Okey, ia ada objektif, ada apa? Fokusnya itu untuk membetulkan susunan ayat kamu jadi lebih baik. Okey, apa langkah yang perlu kamu buat dulu sebelum kamu membetulkan, sebelum kamu tahu bahawa ayat itu ada kesalahan? Langkah yang pertama, baca ayat berulang-ulang supaya anda dapat mengenal pasti kesalahan ayat itu. Senang saja tu. Kalau kamu rasa macam ganjil bunyinya, memang ada salah tu ayat kamu tu. Sebab apa? Kamu sudah terbiasa dengan ayat yang ada subjek dan ada berikat dan sebagainya. Kalau kamu terasa macam ganjil, memang ada kesalahan. Sebab tu kamu baca ulang-ulang. Sebab tu cikgu jangan kelang kabut menjawab soalan. Kamu ada masa, gunakan masa sebaik-baiknya. Okey, latihan lain tapi dalam peperiksaan maksud cikgu tu. Dalam peperiksaan kamu ada masa 1.5 jam. Okey, untuk kertas 2. Jadi gunakanlah masa. Tapi nanti kamu akan belajar macam mana menggunakan masa yang ada. Nanti tunggu kamu tahun 10 dan tahun 11. Okey, baca ulang-ulang. Yang kedua, perhatikan kesalahan dengan meneliti perkataan demi perkataan. Contohnya ada dalam itu sambutan itu amat menggalakkan. Menggalakkan itu yang tepat. Sambutan ada kaitan. Tapi kalau sambutan itu amat menggembirakan, ganjil bunyinya. Bergembira lebih kepada perasaan. Sambutan lain, sambutan perbuatan. Jadinya sambutan itu lebih menggalakkan. Itu yang tepat. Walaupun fungsinya hampir sama, tetapi itu yang menunjukkan perbezaan. Perbezaan bila penggunaan dalam ayat. Yang ketiga, biasanya anda dikehendaki menyalin semula ayat yang sudah dibaiki dengan lengkap. Itu dalam peperiksaan ataupun dalam latihan kamu salin balik. Itu bagi cikgu belum berapa penting, tapi 1-2 tu penting. Yang keempat, sebaik mungkin garislah, typo okey, garislah perkataan atau frasa yang telah dibaiki. Mengapa? Apa tujuannya kita digariskan? Supaya kita ni ingat dan memastikan bahawa apa yang kami buat itu betul. Kadang-kadang tadi ni rasa betul tapi sebenarnya tersilap. Sebab itu yang satu tadinya baca ayat berulang-ulang. Selepas bergagar sikit meja ni. Lepas baca berulang-ulang, gariskan dan semak. Okey. Yang keenam, semasa menulis ayat itu semula jangan ubah struktur dan maksud asal ayat tersebut. Jangan diubah maksudnya. Artinya kamu betulkan saja perkataan yang salah ataupun susunannya,
Tapi jangan diubah struktur. Struktur ni maksudnya contohnya ia dialog. Ada kesalahan dalam dialog, kamu ubah yang menjadi ayat biasa, itu jadi kesalahan. Kamu betulkan apa perkataan yang salah dalam dialog itu, ataupun kamu susun dialog itu dengan betul. Itu maksudnya mengubah struktur. Ataupun ayat biasa kamu tukar menjadi dialog, itu pun boleh jadi kesalahan, sekiranya arahan hanya untuk membetulkan. Okey, fahami tu. Ini dalam masuk dalam teknik mengesan dan membetulkan kesalahan ayat. Okey, bukan cakap ajuk dan bukan cakap pindah, itu lain cerita. Okey, cakap ajuk memanglah dialog tukar kepada ayat biasa tukar kepada dialog. Tapi dalam ini tadi berbincang tentang cara membetulkan kesalahan ayat. Yang di bawahnya. Okey. Jenis kesalahan dalam ayat. Okey. Yang pertama, kesalahan ejaan. Ini banyak masih. Walaupun tahun 11 masih ada cikgu dapati. Contohnya keburukan, double K dibuatnya. Kebaikan, double K dibuatnya. Salah tu, satu K saja, kebaikan. Ada kebaikan. Kalau imbuhan baru tak memburukkan. Okey, tapi dalam belakangnya I membaiki, ada double K, satu K saja. Okey. Yang kedua, kesalahan penggunaan imbuhan. Yang cikgu beritahu tadi, imbuhan. Yang ketiga, kesalahan penggunaan kata atau istilah. Contohnya cikgu tadi, menggembirakan, yang sepatutnya menggalakkan jadi menggembirakan. Kalau bersedih dan berduka cita, maksudnya tu hampir sama. Tapi kalau kamu lihat bersedih lebih menggambarkan suasana kerana marah, kena tinggalkan, kena bully, bersedih. Kalau berduka cita lain. Berduka cita lebih rasmi bunyinya. Saya berduka cita atas pemergian ayah anda. Itu macam orang lebih mendalam. Tapi hampir sama maksud. Tapi kita takluk kepada ayat. Bila salah menggunakan istilah, salahlah jadi ayat kamu. Yang keempat, kesalahan tata bahasa. Tata bahasa ni macam contohnya ayat biasa jadi ayat songsang, di makin songsang. Itu maksudnya kesalahan tata bahasa. Ataupun penggunaan kata hubung yang salah dan sebagainya. Okey. Contoh membetulkan ayat. Ini perlu kamu baca. Sebab dalam latihan akan cikgu bagi ni. Ada masa. Jadi kalau kamu lambat, maka kamu kurang. Contoh membetulkan kesalahan ayat. Yang pertama, semua murid-murid. Kamu lihat aku tak? Kesalahan tata bahasa tu. Kata ganda. Kalau sudah semua di depan, berapa lagi kamu simpan kata ganda kan murid-murid. Cukup dengan menggunakan murid. Semua murid. Semua tu saya menunjukkan ramai. Lainlah kalau ada perkataan semua, baru ia jadi murid. Hendaklah menceburi. Menceburi ni lebih kepada bidang. Aktiviti lebih kepada menyertai. Kesalahan istilah walaupun hampir sama maksud, tapi ikut kesesuaian ayat. Okey, yang kedua, nasi Arab restoran. Kesalahan apa tu? Tata bahasa. Nasi Arab restoran. Salah tu. Ini bukannya orang putih. Chicken Kentucky Fried Chicken restoran, bukan. YY restoran, bukan. Ini bukan yang tadi gunakan bahasa Melayu. Jadinya restoran di hadapan. Restoran nasi Arab, atau yang betulnya. Yang dibuka itu mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan peminat. Belum lagi peminat, masa ia baru dibuka. Peminat ni macam kamu lama sudah, tu baru peminat, macam penyanyi. Kalau ia baru-baru, belum ada peminat. Orang mendengar, bila orang suka, baru orang minat. Ini yang lebih tepat apa istilahnya? Menggalakkan. Okay, membaca sampai 4-5-6 menit dan buat latihan yang cikgu bagi. Itu untuk tata bahasa. Okay, dah banyak. Tata bahasa lebih fokus kepada membetulkan. Ini yang tentang yang susah sikit. Ni lah karangan perbahasan. Okey, karangan perbahasan objektif memastikan pelajar dapat mengenali format karangan perbahasan. Okey, artinya ia adalah karangan berformat. Memastikan pelajar dapat memahami fungsi setiap perenggan dalam perbahasan. Okey.
Karangan salah ni, bukan karangan. Syarahan perbahasan. Okey. Karangan perbahasan. Tajuk formatnya. Tajuk perbahasan biasanya dikemukakan dalam situasi pertandingan. Selalunya kalau ia masuk dalam bahagian B, iaitu karangan berformat, artinya ia adalah format pertandingan. Artinya ia adalah karangan jenis berformat. Tapi kalau ia masuk dalam bahagian A, dalam O level nanti, itu bermasuk dalam karangan tidak berformat. Tetapi selalunya karangan perbahasan masuk dalam karangan berformat. Okey, karangan jenis perbahasan dapat dibagikan kepada dua jenis, iaitu perbahasan berbentuk pertandingan. Ini yang cikgu maksudkan. Anda haruslah memulakannya dengan kata-kata hormat atau kata-kata aluan. Contohnya, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Pengetua, Guru Kanan. Okey. Pasal apa cikgu tu buat syarahan tadi? Perbahasan dan syarahan pidato, intronya hampir sama, permulaan ucapan kamu hampir sama. Cuma kalau perbahasan ia lebih kepada dirinya, ia sebagai pencadang, ia sebagai pembangkang. Tapi kalau syarahan pidato ada. Tapi kata alu-aluannya, ucapannya tentu sama, hampir sama. Putusan hakim yang arif lagi bijaksana kalau ia ada hakim. Tapi yang namanya perbahasan pertandingan memang ada hakim. Okey. Tapi syarahan ataupun pidato ada dua pilihan, sama ada pertandingan ataupun cuma sebagai persembahan. Tapi kalau perbahasan memang selalunya pertandingan, memang ada hakim. Perbahasan bukan pertandingan berdasarkan tajuk. Ini kalau karangan yang cikgu maksudkan, karangan tidak berformat. Kalau ia jadi karangan tidak berformat, perbahasan bukan pertandingan. Anda hendaklah terus menulis hujah-hujah sama saja tanpa mengemukakan kata-kata aluan dan seumpamanya. Calon haruslah memulakan karangan dengan membahaskan tajuk mengikut kehendak soalan dan menegaskan pendirian anda terhadap tajuk tersebut. Sama macam karangan pendapat, perbincangan, kalau ia masuk dalam bahagian atau namanya perbahasan bukan pertandingan. Cuma kalau perbahasan bukan pertandingan, kalau kamu indah setuju, kamu lebih kepada indah setuju, kamu mesti indah setuju. Boleh kamu cakap setuju. Itu bezanya. Perbincangan, perbahasan dan pendapat. Okey? Pendapat ia berikan pendapat, tapi perbahasan ia berikan berdasarkan fakta. Ingat itu. Perbahasan banyak fakta, bukannya buat-buat. Okey. Gunakan bahasa yang mudah, tepat, padat dan meyakinkan. Hindarilah dengan menggunakan perkataan atau bahasa yang berbelit-belit atau berbunga-bunga ataupun loyal buruk punya ayat. Okey, itu dalam bahasa yang lebih kasarlah. Artinya direct. Kalau kamu setuju, bagi tahu mengapa. Ada lagi umpama bulan bintang, dah payah. Kamu direct atau menggunakan bahasa. Boleh masukkan peribahasa atau pantun, tetapi di akhir kamu punya perbahasan sebagai penarik saja. Okey, yang keempat, andai kata anda berperanan sebagai pihak pencadang. Pencadang artinya setuju dengan tajuk. Anda haruslah membentangkan hujah-hujah yang menyokong tajuk. Begitulah sebaliknya jika sebagai pembangkang. Pembangkang artinya ia setuju. Anda mesti mengutarakan hujah-hujah yang menentang tajuk serta perlu mematahkan hujah-hujah pihak pencadang dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Kalau kamu setuju, mesti kamu beritahu. Contohnya, belajar di rumah lebih baik daripada belajar di sekolah. Kamu sebagai pembangkang, kamu setuju belajar di sekolah lagi baik, kamu mesti beritahu. Kalau belajar di sekolah, kamu dapat lumpuhkan perhatian. Kalau di rumah kadang-kadang dah terbangun, akhir bangun. Contoh sahaja. Itu maksudnya kalau pembangkang ia setuju dengan tajuk. Kalau pencadang ia setuju, ia akan beritahu
belajar di rumah lebih baik daripada belajar di sekolah katanya. Sebab apa? Senang, online, selesa, kamu boleh buat kerja bila-bila masa. Itulah kalau bercadang, kalau pembangkang tidak, ia dah setuju. Begitulah sebaliknya, jika sebagai pembangkang anda mestilah mengutarakan hujah-hujah yang menentang tajuk serta perlu mematahkan hujah-hujah pihak bercadang dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Okey. Seterusnya yang kelima, pada bahagian kesimpulan atau penutup, anda harus menegaskan semula dan merumuskan hujah-hujah yang telah dikemukakan lebih awal. Rumuskan sebalik, kamu boleh lihat contoh nanti. Ini ia punya susunan. Awal kata leluhun yang mulia, kata penegas dan sebagainya, bahawa kamu tidak setuju. Okey. Itu maksudnya kata penegas. Kalau setuju, saya bersetuju. Kamu tegaskan sana. Isi 2, isi 3 bentuk. Okey, ini contohnya. Anda telah bagian dalam satu bandingan perbahasan sekolah pihak bercadang, sediakan hujah-hujah tajuk belajar di universiti dalam negara lebih baik daripada luar negara. Kamu lihat awal-awal kan? Salam sejahteranya. Boleh beri salam. Kamu boleh assalamualaikum kepada tuan pengurusi majlis penakim yang arif lagi bijaksana. Ini namanya kata alu-aluan, ucapan awal. Okey. Seterusnya, sebelum saya membahaskan tajuk ini dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama meneliti terlebih dulu. Ia beri erti, berikan dulu erti. Di sini ia punya ia beritahu apa yang akan dibincangkan. Ini erti apa tajuk itu. Okey. Seterusnya, hadirin yang dihormati, panggilan kamu buat di sana. Kata panggilan, kamu bagi tahu mesti ada. Syarahan, perbahasan, pidato mesti ada ni. Pelajar-pelajar yang sayangi, guru-guru yang dihormati, hadirin yang dihormati, mesti ada. Ia mesti baris tadi, macam mana? Anda boleh bertamu di atas. Mesti ada satu baris kosong, baru ada ni. Seperti yang kita sedia maklum, kos untuk dan sebagainya. Ini isi-isinya, ini formatnya. Okey. Yang kan cikgu mau masuk ialah kepada penutup. Dia punya penutup. Okey, kamu punya penutupnya. Yang menggulung semua. Nampaknya masa seakan-akan cemburu melihat saya berbicara bak kata. Ini cikgu. Ini kamu boleh masukkan pantun peribahasa. Yang menggulung balik. Sebelum saya menggunakan diri, saya ingin mengutarakan kata-kata hikmat. Ini bagi kata hikmat lagi. Ia ditegaskannya di sini. Ia beritahu, ia tetap. Kalau ia sebagai apa tadi itu? Ia sebagai pencadang, artinya setuju. Dia semua isi dalam teks satu ia setuju. Indah boleh ia cakap ia setuju. Bila ia cakap saja ia setuju, jadi kesalahan dia habis dia, hilang poin. Ingat ya, perbahasan Indah boleh, kalau ia jadi orang pembangkang dan setuju, ia mesti dari awal sampai habis Indah setuju. Sama juga kalau ia pencadang, orang yang setuju, dari awal sampai habis ia mesti setuju. Fahami tu? Indah setuju. Kalau pencadang, ia dari awal sampai habis setuju. Kalau pembangkang, ia dari awal sampai habis Indah setuju. Okey? Sekiranya ada benda yang kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu, sama ada secara WhatsApp ataupun dari email ke mana saja. Cikgu, okey, bila-bila masa. Jangan waktu malam lah, tengah malam, ke subuh. Atau cikgu melayan. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga kamu semua sihat walafiat dan sentiasa dalam kesihatan, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa belajar. Cikgu sebenarnya risau arah kamu macam mana. Cikgu boleh buat live online, tapi bila cikgu macam tu, cikgu nak mau membebankan. Cikgu nak mau membebankan belajar. Biar tak cikgu belajar online, cikgu pun live juga, tapi cikgu menunggu kamu. Dia kalau ada kamu pertanyaan, cikgu akan tak menjawab secepat yang mungkin. Okey? Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.